Okay, terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis, yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan peserta program pada pagi ini. Pada pagi ini, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Zahmad bin Muhammad Noor, Ketua Penolong Pengarah Kanan di bahagian subsidi dan bekalan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Dan pada pagi ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak MPC kerana telah memberi ruang ke PDNCP untuk memberikan sedikit taklimat mengenai lesen barang kawalan berjadual ataupun lebih dikenali sebagai lesen CSA. CSA ini bermaksud Control Supply Act. Okey, saya teruskan kepada kandungan taklimat pada pagi ini. Pada pagi ini saya akan cuba menjawab soalan dan tema yang telah diberikan daripada MPC kepada kami, iaitu apa yang anda perlu tahu mengenai pelesenan CSA. So, saya cuba rangkakan taklimat saya pada pagi ini meliputi perkara-perkara yang pada kami rasa anda semua perlu tahulah mengenai pelesenan CSA, yang meliputi rasional dan punca kuasa pelesenan CSA, mengapa pelesenan CSA, punca kuasa pelesenan, barang kawalan, apa itu barang kawalan dan juga barang kawalan berjadual, kategori barang kawalan berjadual dan juga urusan permohonan lesen CSA. Yang ini meliputilah carta ahli permohonan, dokumen yang diperlukan mengikut kategori, fee pelesenan dan kos pematuhan yang terlibat mengikut kategori-kategori yang telah ditetapkan. Pada pagi ini juga saya akan terangkan tanggungjawab pemegang lesen CSA, isu-isu pelesenan, kesalahan yang lazim dilakukan dan juga penalti yang boleh dikenakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya melanggar ketetapan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan melalui urusan pelesenan CSA kita. Okey, seterusnya, mengapa pelesenan CSA? Mengapa pelesenan CSA ini? Apa tujuannya? Ialah pertamanya adalah membolehkan kerajaan mengawal bekalan barang keperluan asas di dalam negara. Ini meliputi kita mewujudkan satu rekod daftar pemain industri yang terlibat dalam urus niaga barang kawalan itu. Ini membolehkan kita ada rekod-rekod yang terperinci, siapa yang meniaga barang-barang kawalan ini, meliputi juga rekod kuantiti pengeluaran dan simpanan barang kawalan pada satu-satu masa. Selain daripada itu, melalui pelesenan CSA, kerajaan boleh menetapkan satu kualiti dan standard yang ditetapkan kepada barang kawalan ini. Dan ia meliputi kawalan untuk mengeksport barang kawalan keluar daripada negara kita. Oleh itu kita boleh mengawal bekalan yang barang-barang kawalan ini yang supaya ada di dalam negara sahaja. Seterusnya, melalui pelesenan CSA, kita boleh mengelakkan, kerajaan boleh mengelakkan manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab berhubung dengan barang kawalan. Ini termasuk melalui pelesenan CSA, kuasa itu sendiri ada untuk melaksanakan pemeriksaan bekalan oleh kita punya oleh pegawai penguatkuasa seluruh negara. Melalui pelesenan CSA juga boleh memastikan barang kawalan dijual dengan segera, memastikan barang kawalan tidak disimpan untuk manipulasi harga iaitu hoarding, dan membolehkan kementerian ataupun pengawal bekalan menjualkan barang kawalan tersebut kepada pengguna bagi pihak peniaga-peniaga yang enggan menjual. Secara keseluruhan, pelesenan CSA ini adalah satu mekanisme penting untuk perlindungan kepada pengguna dan rakyat Malaysia secara amnya. Saya akan jelaskan, ini adalah punca kuasa bagi kementerian melaksanakan pelesenan antara akta yang berkaitan atau peraturan-peraturan yang dirujuk bagi membolehkan kementerian melaksanakan pelesenan, termasuklah Akta Kawalan Bekalan 1961 atau lebih dikenal lagi sebagai Akta 122, Akta Kemajuan Petroleum 1974, Akta 144. Akta Kemajuan Petroleum 1974 ini mempunyai perhubungan untuk tujuan pelesenan. Dan seterusnya adalah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta 723, iaitu bagi menentukan harga-harga jualan barang kawalan. Dan seterusnya adalah Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974, iaitu merupakan peraturan subsidiari di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan Ayam 1996, iaitu peraturan yang spesifik diwujudkan bagi kawalan ayam, dan seterusnya Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan Larangan Ekspor 2011 ataupun PUA 86/2011. Yang ini bertujuan untuk mengawal item-item yang dibenarkan ekspor keluar daripada negara. Seterusnya saya akan jelaskan
apa yang dimaksudkan dengan barang kawalan dan apa bezanya dengan barang kawalan berjadual. Yang pertama adalah mengenai barang kawalan, iaitu barang kawalan sepanjang masa meliputi 50 item. Barang-barang ini adalah barang-barang yang diwartakan sebagai barang kawalan di bawah Seksyen 5 Akta Kawalan Bekalan 1961. Apabila tuan-tuan berniaga nanti, sila pastikan dan beri tumpuan kepada 50 item barang-barangan ini yang mana penguatkuasa boleh memeriksa bekalan apabila diperlukan. Ini termasuk memasuki premis dan memohon maklumat daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekiranya barangan tersebut tidak disenaraikan di dalam senarai barang kawalan berjadual, maka item-item ini tidak memerlukan lesen CSA. Tetapi seperti saya nyatakan tadi, ia akan penguatkuasa boleh memeriksa item-item ini di premis tuan-tuan dan puan-puan. Apakah barangannya? Mari kita lihat. Senarai barang kawalan sepanjang masa meliputi 50 item. Yang pertamanya adalah kayu getah. Ini dikuatkuasakan pada 31 Oktober 1967 dan seterusnya pada tahun 1972, iaitu gula, susu, garam, simen dan klingker, tepung gandum, minyak masak, baja, racun serangga, cuka getah, bar bulat keluli lembut, yang ini logam-logam, barangan logam, minyak tanah, ikan yang disediakan atau diawet dalam bekas kedap udara, ini pada tahun 1974. Seterusnya adalah beras, iaitu di kawasan Sabah sahaja, padi untuk di Sabah sahaja. 16 adalah petrol, spirit motor, gasolin motor bagi semua grade. Diesel, gas petroleum cecair LPG, roti semua jenis, minyak bahan api. Nombor 21 adalah ayam, sama ada segar, disejukkan atau dibekukan. Ini pada tahun 1996 apabila Malaysia menghadapi krisis harga ayam. Kita wujudkan, kita kawal ayam. Dan seterusnya 22, topeng muka, pembedahan perubatan 1 lapisan gelung telinga. Topeng muka pembedahan perubatan 2 lapisan gelung telinga. Seterusnya topeng muka pembedahan perubatan 3 lapisan gelung telinga. Gelung kepala, ikatan pada kepala. Nombor 25 adalah topeng muka pembedahan perubatan N95. Yang ini saya rasa pada masa COVID ini adalah barang kawalan yang memang kita kawal sebaiknya lah. Ini diperkenalkan pada tahun 2009 apabila Malaysia menghadapi masalah jerebu ketika itu. Dan seterusnya pada tahun 2018, kerajaan memperkenalkan beberapa barang kawalan baru bagi mengekang kenaikan kos harga barangan lah dan membantu cost of living rakyat Malaysia. Termasuklah semua jenis mentega, semua jenis keju, semua jenis margarin, semua jenis minuman kotak atau botol, semua jenis serbuk, penaik dan esen membuat kuih muih dan konveksi, jeli dan agar-agar, daging dan jeruan mentah, segar atau dijeruk, itik dan burung-burung lain, tidak termasuk ayam, telur dan telur diawet, buah-buahan mentah yang diimport segar atau dijeruk, bawang besar dan bawang merah, bawang putih, cili kering, lada hitam dan semua jenis rempah, kelapa sama ada sebiji atau yang diparut, semua jenis kacang pi dan kacang, semua jenis kacang tanah, cendawan dan kulat, minyak sapi, asam jawa, makanan laut dikering atau dijeruk, tepung beras, tepung jagung, tepung beras pulut dan ubi kentang. Ini adalah 50 item barang kawalan yang perlu tuan-tuan dan puan-puan maklum. Sekiranya penguatkuasa datang ke premis tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada masalah, sila berikan kerjasama kepada mereka, misalnya memberikan maklumat-maklumat dan juga untuk membenarkan penguatkuasa membuat pemeriksaan di premis tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya adalah barang kawalan berjadual. Ada 12 item di bawah barang kawalan berjadual. Di sini barang kawalan berjadual ini bermaksud apabila item-item tersebut diwartakan sebagai barang kawalan berjadual di bahagian 1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya item ini disenaraikan dengan jadual, maka pihak tuan-tuan dan puan-puan sebelum bolehkan melaksanakan urus niaga perlu mendapatkan lesen CSA, Lesen Control Supply Act, ataupun juga kita panggil lesen barang kawalan berjadual. Okey, mari kita lihat apakah item yang ada di bawah barang kawalan berjadual.
kita ada 12 item. Yang pertama adalah tepung gandum, minyak tanah, gula, baja, minyak masak, petrol spirit motor, gasolin motor bagi semua grade, diesel, bar kelili lembut, bar bulat kelili lembut, simen, gas petroleum cecair LPG, roti bagi semua jenis, dan yang terakhir melalui peraturan yang baru pada 1996 adalah ayam sama ada segar, disejuk atau dibekukan. Okay? Ada 12 item ke semua sekali. Dan kita lihat dimaklumkan tadi apa ada kategori-kategorinya. Urus niaga ada melibatkan kategori. Untuk pelesenan CSA kita ada 3 kategori utama. Kita ada kategori mengilang, kita ada kategori borong dan juga kita ada kategori runcit. Apakah definisi bagi mengilang ini? Melalui peraturan, pengilangan ini bermaksud termasuk apa-apa gaya, cara, proses atau apa-apa jua pembuatan yang diperihalkan dalam bahagian 2 dalam jadual PPKB Peraturan-Peraturan Kawalan 1974, tidak kira sama ada pengilangan itu melibatkan penggunaan apa-apa jentera atau kuasa hantaran mekanikal. Kalau ikut definisi perundangan, ia agak lebih kompleks, tapi untuk maklumat tuan-tuan dan puan secara amnya, sekiranya tuan-tuan dan puan mengambil barangan mentah dan menghasilkan menjadi satu produk, yang produk itu adalah merupakan barang kawalan, ia boleh dianggap sebagai aktiviti penghilangan. Manakala bagi borong, mana-mana penjualan apa-apa benda atau makanan dalam apa jua kuantiti untuk dijual semula dalam bentuk yang sama atau bentuk atau sebahagian daripada produk yang dihasilkan, ini adalah bermaksud menjual semula barang-barang yang dikilangkan. Di dalam konteks borong, tuan-tuan dan puan perlu ingat, jualan hanya boleh dibuat kepada peruncit berlesen sahaja dan tidak kepada pengguna akhir. Oleh itu nanti dalam sehingga ke hujung, nanti tuan-tuan dan puan kena decide, kena membuat keputusan apa yang tuan-tuan jenis urus niaga yang dilaksanakan oleh syarikat tuan-tuan dan puan, sama ada borong, runcit ataupun mengilang. Mari kita lihat kepada runcit. Runcit ini adalah termasuk tiap-tiap penjualan apa-apa benda atau makanan selain daripada urus niaga borong. Maksudnya di peringkat peruncit, tuan-tuan boleh menjual terus kepada pengguna. Okey. Sebagai untuk penjelasan kepada mengilang, ini adalah definisi mengilang berdasarkan pada bahagian 2 Peraturan-Peraturan Kawalan 1974. Ada 8 item yang memperincikan apakah itu aktiviti penghilangan yang memerlukan pelesenan. Yang pertamanya bagi produk gandum, sekiranya tuan-tuan dan puan melaksanakan aktiviti memproses gandum untuk dijadikan tepung gandum, maka tuan-tuan dan puan perlu memohon lesen mengilang. Bagi minyak, memproses minyak mentah dengan apa-apa cara jua termasuk menapisnya supaya mengeluarkan minyak tanah, petrol, spirit motor, gasolin motor atau bahan api, walaupun keluaran-keluaran lain mungkin juga dikeluarkan semasa menjalankan atau dengan proses itu juga. So di sini tuan-tuan perlu memohon lesen mengilang. Yang ketiga adalah untuk gula, memproses gula dengan apa-apa jua cara yang menjadikan sesuai untuk makanan manusia termasuk menapis gula. Keyword di sini adalah menapis gula, tetapi tidak termasuk menghilangkan keluaran-keluaran yang mengandungi gula. Di dalam kes ini, sekiranya tuan mengambil gula dan menjadikan kepada gula yang ditapis itu, tetapi kalau hanya membungkus gula-gula yang telah ditapis, di sini hanya tuan-tuan dan puan hanya perlu memohon lesen borong sahaja dan bukan lesen mengilang. Yang keempat adalah apa-apa jua proses termasuk pengumpulan apa-apa benda yang digunakan sebagai baja kimia. Ini bagi baja kimia didapati dikumpulkan tidak kira sama ada keluaran atau benda itu adalah baja kimia semata-mata atau campuran dari 2 atau lebih benda-benda, dan juga tidak kira sama ada keluaran benda itu adalah keluaran atau hasil sampingan proses itu. Ini bagi proses penghasilan baja lah definisinya di sini. Bagi minyak masak, memproses apa-apa benda sama ada berasal dari sayuran atau binatang dengan apa-apa jua cara yang mana minyak masak adalah dikeluarkan atau didapati. Sekiranya terlibat dalam besi, memproses biji besi atau memproses kerap kelului yang menghasilkan pengeluaran bar bulat keluli lembut atau bar ubah bentuk tegang tinggi. Dan yang ketujuh adalah apa-apa jua proses termasuk pengeluaran batu hangus. Ini untuk simen dan pencampuran batu hangus dengan gypsum dengan mana-mana simen dikeluarkan. Bagi LPG,
dia hanya satu definition ringkas, iaitu pembotolan gas petroleum cecair. So sekiranya tuan-tuan terlibat dalam pembotolan gas petroleum cecair, maka perlu ada lesen mengilang. So di sini kita telah faham ada beberapa kategori pelesenan yang kita dapati: mengilang, borong dan juga runcit. Tetapi dalam ini juga kita ada beberapa pengecualian lesen CSA mengikut peringkat-peringkat bagi produk-produk tertentu. Seperti mana di paparan di sini kita tunjukkan beberapa item barang kawalan yang tidak memerlukan lesen runcit, lesen borong dan juga lesen mengilang. Seperti di paparan kita boleh lihat nombor 7, minyak tanah di sini tidak memerlukan lesen runcit, hanya lesen mengilang dan juga borong. Bagi baja, lesen runcit juga tiada. Roti kita hanya ada satu sahaja peringkat pelesenan, iaitu peringkat mengilang, manakala borong dan runcit tidak memerlukan sebarang pelesenan. Untuk simen, di peringkat mengilang dan borong kita kecualikan di peringkat runcit. Bar bulat kelui lembut juga sama, pengecualian diberikan di peringkat peruncitan. Manakala bagi ayam kita tak mengilang, kita ada pelesenan peternakan, dikecualikan ketika pada masa ini dan hanya diperlukan bagi peringkat borong. Okey, maksudnya sekiranya tuan-tuan dan puan memilih untuk membuat peruncitan, gula, minyak tepung, gandum, minyak masak, petrol, diesel dan LPG yang lazim lah, macam kedai-kedai jual runcit yang kita dapati, yang ini adalah perkara-perkara yang biasanya ada dan terkandung dalam kedai tersebut, maka tuan-tuan dan puan perlu adakan lesen runcit lah, memohon lesen CSA runcit. Baik, kita lihat ini adalah contoh lesen CSA dan syarat khas lesen. Apabila tuan-tuan dan puan memohon, kejap lagi saya akan terangkan bagaimana cara memohon, tetapi kita tunjukkan dulu apakah rupa bentuk lesen. Ini adalah contoh sampel lesen yang akan diberikan tuan-tuan dan puan-puan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah memohon dan mendaftar membuat permohonan lesen. Kita perhatikan apa butiran-butiran yang terkandung dalam lesen ini. Yang pertamanya ada tarikh tamat. Di atas sekali, di penjuru kiri atas, ada dinyatakan tarikh tamat lesen. Yang ini penting kerana kita banyak ada masalah peniaga-peniaga terlupa memperbaharui lesen mereka. Nombor 2 adalah nombor lesen. Kita paparkan ada bulat kecil 2 di situ. Ini adalah nombor lesen tuan-tuan dan puan. Kategori, nama syarikat, alamat perniagaan, produk, jenis produk yang ingin dipohon, tepung gandum, sekiranya tepung gandum, sekiranya gula, sekiranya produk petroleum, kita akan nyatakan di sini lah. Seterusnya adalah alamat premis di mana urus niaga dilaksanakan, dan juga nombor 8 adalah alamat stor penyimpanan. Tuan-tuan dan puan-puan adalah juga dikendaki memaklumkan kepada kementerian di manakah produk-produk barang-barang kawalan ini disimpan. Dan nombor 9 kita akan nyatakan kuantiti. Tuan-tuan dan puan-puan juga diminta menyatakan berapa jumlah kuantiti yang boleh disimpan di semua premis ini pada satu-satu masa. Dan ke-10 adalah tarikh lesen berkuat kuasa. Ini adalah overview kepada lesen dan rupa bentuk lesen yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu. Biasanya lesen ini juga apabila diserahkan pada tuan-tuan dan puan-puan akan dikembarkan dengan syarat khas lesen. Yang berada di sebelah kanan ini adalah syarat khas lesen yang dikepilkan bagi produk-produk yang tuan-tuan ada yang mohon lesen itu. So bagi setiap jenis produk akan ada syarat-syarat yang berbeza. Dan syarat-syarat ini mungkin meliputi kuantiti, kualiti yang ditetapkan bagi produk itu, bagi penghasilan dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan-puan adalah wajib untuk mematuhi peraturan ini untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil kepada tuan-tuan dan puan-puan. Inilah sampai kepada prosedur permohonan lesen barang kawalan berjadual, lesen CSA, yang mana tujuan utama tuan-tuan dan puan-puan berada di hari ini, di sini pada hari ini untuk mendengar taklimat ini, untuk mengetahui bagaimanakah cara-cara untuk memohon lesen CSA. Kalau kita lihat daripada kiri, ia akan bermula dengan permohonan daripada pelesenan CSA daripada tuan-tuan dan puan-puan, dan semua urusan pelesenan CSA ini dilaksanakan melalui portal secara dalam talian. Kita ada kaunter-kaunter di seluruh negeri bagi membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan maklumat. Walau bagaimanapun, bagi tujuan pelesenan, ianya akan dilaksanakan melalui portal BLAST 2.0. Alamatnya adalah seperti di paparan, https://blast2
bless.gov.my. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat adalah pertama, mewujudkan akaun. Membuat pendaftaran itu mudah melalui di laman web sahaja, dan untuk permohonan tuan-tuan dan puan-puan perlu menyediakan dokumen-dokumen sokongan bagi tujuan pertimbangan. Antara lain, tindakan yang perlu diambil oleh tuan-tuan dan puan-puan adalah memasukkan kuantiti simpanan yang diperlukan di premis dan juga di stor-stor penyimpanan. Okey, setelah ini dilengkapkan, tuan-tuan perlu kemukakan permohonan ke pejabat pemprosesan di permohonan. Untuk yang ini, kita tetapkan supaya semua permohonan dikemukakan ke pejabat pemprosesan di mana syarikat tuan-tuan dan puan-puan beroperasi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berada mempunyai premis di Selangor, sila kemukakan di pejabat pemprosesan di Selangor. Saya tak nafikan ada juga terdapat pemohon-pemohon yang salah memilih pejabat pemprosesan, misalnya daripada Selangor hantar ke Terengganu, mungkin kesilapan S dan T dan sebagainya, tapi tidak ada masalah lah. Cumanya kita khawatir proses permohonan ini akan lewat lah. Baik. Untuk seterusnya, di peringkat semakan, apabila dokumen-dokumen telah dilengkapkan, tuan dah kemukakan, jangan risau tuan-tuan, dokumen ini kita akan go through sebentar lagi. Apakah tindakan daripada pegawai penyemak? Penyemak akan melihat kepada dokumen-dokumen yang dikemukakan dan lazimnya akan ada query. Sekiranya semuanya lengkap, tidak mengapa, dia akan dibawa terus kepada pertimbangan, show dan pertimbangan. Sekiranya ada keperluan untuk mendapatkan maklumat lanjut daripada tuan-tuan puan, kita akan adakan query, kita akan bertanyalah. Tidak perlu risau apa-apa, query ini hanya untuk bertanya maklumat lanjut, dan sekiranya perlu, ada kalanya kita akan laksanakan pemeriksaan kepada premis. Ini untuk mendapatkan pengesahan di manakah barang-barang itu akan disimpan. Misalnya bagi produk-produk yang berbahaya seperti LPG dan sebagainya, ada kalanya kita akan melihat dengan kita perlu nazir dulu lokasi agar ianya selamat disimpan. Seterusnya, apabila proses pertimbangan, kita akan keluarkan keputusan mengikut piagam pelanggan yang ditetapkan. Tempoh pertimbangan ini tidak lama, hanya 7 hari apabila kita terima dokumen lengkap daripada pengguna. Sebagai makluman pada tuan-tuan dan puan-puan, tidak perlu risau, setiap peringkat proses ini akan dimaklumkan melalui notifikasi secara sistem, dalam sistem ataupun melalui email. So, sepanjang tempoh permohonan tuan-tuan dan puan-puan, kami nasihatkan supaya tuan-tuan dan puan-puan sentiasa membuka email untuk melihat sekiranya ada query yang dikemukakan kepada tuan-tuan dan puan-puan atau juga notis untuk pemeriksaan premis sepanjang tempoh permohonan. Kadang-kadang kita ada lihat pengguna tidak membuka email masing-masing dan menyebabkan ada query-query yang tidak berbalas. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah menerima keputusan permohonan lesen diluluskan, pembayaran perlu dibuat mengikut charge fee lesen yang telah dinyatakan tadi, dan untuk selepas membuat pembayaran lesen, kita akan cetak lesen CSA dan kita akan maklum kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil lesen di pejabat yang berdekatan. Dalam tempoh COVID pandemik 19 ni dan juga Perintah Kawalan Pergerakan, saya percaya urusan-urusan untuk ke pejabat KPDNCP cawangan di negeri dan juga ibu pejabat mungkin ada mengalami kesukaran. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk membuat temu janji dahulu sebelum hadir ke pejabat untuk membuat pengutipan lesen dan juga pembayaran lesen. Kepada syarat-syarat permohonan lesen mengikut kategori. Di sini, seperti menyatakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengumpulkan dokumen-dokumen untuk tujuan pertimbangan. Apakah dokumen yang diperlukan? Kita lihat di sini, untuk kategori lesen CSA ini, menghilang, borong dan runcit, ini adalah dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan. Tidak begitu rumit. Tuan-tuan dan puan-puan perlu mengemukakan pendaftaran syarikat, pendaftaran perniagaan dari SSM ataupun SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ataupun sekiranya tuan-tuan dan puan organisasi tuan-tuan dan puan ditubuhkan di bawah dokumen penubuhan di bawah Akta Parlimen atau kementerian masing-masing, dokumen-dokumen ini perlu ditampilkan bersama dalam dokumen permohonan. Antara lain yang diperlukan adalah lesen berniaga, iaitu lesen daripada pihak berkuasa tempatan ataupun majlis, lesen menghilang atau surat pengecualian lesen menghilang daripada MIDA bagi kategori menghilang, dan juga bersedialah dengan bayaran lesen sebanyak RM50 setahun bagi kategori menghilang.
Sekiranya tuan-tuan dan puan melaksanakan aktiviti borong, dokumennya sama, pendaftaran syarikat ataupun SKM, koperasi, lesen PBT, cuma di sini kita ada tambahan surat sokongan daripada pembekal. Di sini tuan-tuan dan puan perlu menyertakan di mana sumber bekalan tuan-tuan dan puan. Lazimnya daripada pengilang yang berlesen. Sila sertakan surat sokongan kesediaan pembekal untuk membekalkan bekalan tersebut kepada tuan-tuan dan puan sebagai dokumen sokongan. Dan seterusnya menyediakan bayaran lesen sebanyak RM25 setahun. Okey. Seterusnya saya lihat untuk kategori runcit sama juga, pendaftaran syarikat, lesen daripada PBT, pihak berkuasa tempatan ataupun majlis, surat sokongan daripada pembekal. Ini bagi kali pertama, seperti mana borong juga, pembekal bagi peruncit adalah pemborong-pemborong yang berlesen. Bagi pembaharuan, salinan invoice, resit belian bulanan terakhir juga boleh disertakan sebagai dokumen sokongan. Dan bayaran lesen untuk kategori runcit hanyalah RM10 satu tahun. Di dalam keadaan tertentu, dalam peraturan kawalan bekalan 1974 ada menyatakan syarat khususnya bagi produk seperti tepung gandum. Sekiranya tuan-tuan dan puan terlibat dalam penggunaan tepung gandum, tuan-tuan perlu untuk kegunaan sendiri, bukan untuk jual semula. Kegunaan sendiri ini misalnya untuk menghasilkan roti, menghasilkan biskut-biskut dan menghasilkan mi, seperti mi dan kuih tiaw. Tuan-tuan puan perlu ada permit penggunaan barang-barang ini. Ini tidak susah, hanya perlu membukakan pendaftaran, dokumen pendaftaran dan juga salinan pembekal lesen CSA daripada pembekal yang membekalkan barang-barang tersebut pada tuan-tuan dan puan. Okey, dalam penjuru keadaan, kat sini di bawah penjuru kanan ni kita nyatakan semua produk petrol, diesel, LPG, kerosin dan baja kimia memerlukan dokumen tambahan, iaitu yang pertama adalah lesen PDA, iaitu Petrol Development Act, dan juga surat sokongan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ini tujuan untuk keselamatan. Okey, ini adalah dokumen-dokumen yang perlu disediakan, dan kita lihat seterusnya adalah mengenai fee. Okey, fee akan dikenakan kepada tuan-tuan mengikut produk, dan juga minimum tempoh bagi satu lesen adalah 1 tahun, dan maksimum bagi tempoh adalah sebanyak 5 tahun. Ini adalah kadar-kadar yang telah ditetapkan. Bagi mengilang, kadar yang charge yang dikenakan bagi lesen mengilang adalah RM50 setiap tahun. Sekiranya 5 tahun, kena kali 5 lah. Bagi borong juga sama, RM25 bagi setiap tahun, dan runcit RM10 bagi setiap tahun. Kalau ikutkan di sini, fee perlesenan CSA adalah antara fee-fee yang dikenakan oleh kerajaan, tapi bukannya lah begitu tinggi, tidak membebankan. Dan kerajaan juga telah membuat bagi sebagai langkah untuk menggalakkan perlesenan ini, bagi barang kawalan berjadual seperti gula, tepung gandum, minyak masak. Di sini kita lihat di situ dinyatakan percuma. Tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu mendaftar sahaja dan tiada bayaran dikenakan pada urusan pendaftaran ini. Ini adalah contoh kes pematuhan untuk mendapatkan lesen CSA. Sebagaimana yang kita nyatakan tadi, fee bagi perlesenan CSA tidaklah begitu besar. RM50 bagi mengilang, RM25 bagi peringkat borong, dan RM10 bagi peruncitan. Namun demikian, tuan-tuan perlu ingat, ada beberapa dokumen yang perlu disertakan bersekali dengan semasa mengukuhkan permohonan, dan dokumen-dokumen yang lain ini, pematuhan dengan agensi-agensi lain ini melibatkan kos tambahan. Di sini kami himpunkanlah antara contoh-contoh produk-produk yang memerlukan perlesenan daripada agensi luar seperti gula, minyak masak dan juga LPG, yang mana mungkin dijadikan sebagai rujukan pada tuan-tuan dan puan untuk mengetahui berapakah jumlah kos sebenar untuk tujuan perlesenan. Harga yang dipaparkan di sini adalah harga anggaran dan estimate harga anggaran yang kita perolehi, dan ianya berbeza-beza mengikut kawasan. Misalnya lesen PBT ini harganya berbeza-beza mengikut negeri masing-masing. So antara yang perlu diberi perhatian apabila tuan-tuan ingin memulakan perniagaan tu, sekiranya di peringkat mengilang dan sebagainya, perlu melihat keperluan-keperluan lesen yang dinyatakan, seperti sijil pendaftaran perniagaan ada melibatkan pendaftaran sehingga RM60 setahun. Lesen mengilang MIDA ataupun surat pengecualian
sekiranya ada lesen, ia perlu dikenakan kos banyak RM300. Lesen PBT, kita dapati ada berbeza-beza harganya di antara RM150 hingga ke RM500 dan ia akan berbeza mengikut aktiviti yang didaftarkan. Kan? Seterusnya lesen MPOB, iaitu daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Bagi pembungkusan minyak masak, ada lesen yang perlu diambil, dikenakan kos tambahan RM150. Kebenaran PDA, bomba dan juga adalah merupakan antara fee yang kita kena lihat. Di sini adalah untuk rujukan tuan-tuan dan puan, memberikan gambaran lah sebelum, walaupun fee yang dikenakan lesen CXA kita adalah nilainya rendah, tapi ada juga dokumen-dokumen lain dan pematuhan lain yang melibatkan fee yang tuan-tuan dan puan perlu tahu. Ini sebagai gambaran. Sekiranya maklumat dah lengkap, tuan-tuan dan puan dah tahu apa peraturan-peraturan bagaimana nak memohon, fee yang dikenakan, dokumen yang perlu dikemukakan, tuan-tuan dan puan akan diberikan lesen. Sekiranya semuanya dipatuhi, tiada masalah, tuan-tuan dan puan akan dapat lesen CSA lah. Apa tanggungjawab sebagai pemegang lesen CSA ini? Selain daripada syarat khas lesen yang dilampirkan, tuan-tuan akan dapati ada satu lampiran di belakang itu. Selain daripada syarat-syarat itu, tuan-tuan dan puan-puan perlu mematuhi peraturan-peraturan kawalan bekalan dan juga Akta Kawalan Bekalan 1961. Seperti mana ada contoh di sini buku itulah. Tuan-tuan dan puan-puan dinasihatkan cuba mendapatkan buku ini dan memahami peraturan-peraturan yang disyaratkan untuk mengelakkan tindakan diambil ke atas tuan-tuan dan puan. Antara topik-topik atau peraturan-peraturan yang perlu dirujuk termasuklah peraturan 3. Lesen berasingan bagi setiap premis. Sekiranya tuan-tuan dan puan ada 2-3 premis yang berbeza, ketahuilah bahawa setiap premis tersebut hendaklah dilesenkan. Peraturan 7, mempamerkan lesen. Ini juga penting untuk mengelakkan tindakan diambil. Yang ini, dan peraturan 8, jualan oleh pengilang. Tuan-tuan ada peruntukan-peruntukan tertentu yang syarat-syarat tertentu mensyaratkan sekiranya tuan-tuan adalah merupakan pengilang barang kawalan sebelum menutup kilang ataupun kegagalan untuk menghasilkan barang disebabkan oleh apa-apa sebab, misalnya kerosakan pada mesin dan sebagainya, tuan-puan ada tanggungjawab untuk memaklumkan pengawal bekalan dengan seberapa segera untuk kita pantau. Dan juga bagi jualan peraturan 9, jualan oleh pemborong, semua produk barang-barang kawalan ini hendaklah dijual kepada peruncit yang berlesen dengan pada kadar yang segeralah. Tak boleh disimpan, tak boleh disorok. Peraturan 10, jualan oleh peruncit. Peruncit juga mempunyai tanggungjawab untuk jual pada pengguna dengan kadar seberapa segera. Peraturan 11 menyatakan tentang sekatan pembelian oleh pemborong dan juga peruncit. Sekali lagi dijelaskan kat sini, di peringkat penghilangan dan juga pemborongan, jualan tersebut hendaklah kepada pihak-pihak yang berlesen sahaja. Maksudnya daripada penghilang hendaklah menjual kepada pemborong yang berlesen dan juga pemborong yang berlesen hendaklah menjual kepada peruncit yang berlesen sahaja. Dan juga bekalan pun sama. Maksudnya daripada pemborong hendaklah mendapatkan bekalan daripada penghilang yang berlesen ataupun penghilang yang dibenarkan, dan juga peruncit juga hendaklah mendapatkan bekalan daripada pemborong yang dibenarkan yang mempunyai lesen. Okey, seterusnya adalah peraturan 13, menyenggara buku stok. Ini adalah satu tanggungjawab yang penting bagi pemegang-pemegang lesen, di mana setiap pemegang lesen perlu menyediakan satu buku atau ledger transaksi urus niaga, sama ada jual ataupun pembelian. Dokumen-dokumen yang elemen-elemen ini perlu ada dalam setiap buku stok ini untuk mengelakkan tindakan diambil ke atas tuan-tuan dan puan-puan. Apakah elemen tersebut? Yang pertamanya adalah tarikh transaksi itu berlaku, kuantiti yang terlibat, berapa bilangan metrik tan pembelian tersebut, dan ketiga adalah harga pembelian dibuat. Yang selebihnya adalah mengenai nama syarikat yang membeli dan juga alamat syarikat yang terlibat. So 5 item ini perlu ada dalam buku stok, dan ini adalah satu antara kerap kali kita lihat peraturan yang kerap bermasalah lah untuk menyelenggara buku stok. Oleh itu, perancangan hendaklah dibuat untuk memastikan ada disiplin untuk memastikan buku stok ni dapat diselenggara dengan baik. Peraturan 17 menyatakan tentang kelulusan untuk pemberhentian atau pengurangan operasi penghilangan. Tadi pun saya telah jelaskan, sekiranya tuan-tuan dan puan menghilang barang-barang kawalan, ada tanggungjawab di sini untuk memastikan sebelum pemberhentian atau pengurangan operasi, ada pemakluman dibuat kepada
pengawal bekalan dan tuan-tuan dan perlu mendapat kelulusan sebelum ianya boleh diberhentikan. Seterusnya adalah isu-isu pelesenan. Isu-isu pelesenan yang kita lihat di kalangan pemegang lesen CSA kita, saya rasa ini bukan perkara yang baru. Tidak memperbaharui lesen ataupun lewat memperbaharui lesen CSA masing-masing, tidak menyegara buku stok, menyimpan barang kawalan melebihi had kuantiti simpanan, menyimpan barang kawalan selain daripada alamat yang dilesenkan, meletakkan syarat jualan bagi suatu produk, tidak mempamerkan lesen, penyelewengan stok barang kawalan berjadual. Ini adalah antara isu-isu pelesenan yang kerap kita jumpa, dan ini kesalahan-kesalahan juga dinyatakan dalam Akta Kawalan Bekalan, termasuklah Seksyen 14, menjual barang kawalan lebihi daripada kuantiti yang dibenarkan. 15, menyuruh atau memusnahkan barang kawalan supaya barang kawalan tersebut dapat disekat daripada memasuki pasaran. Seksyen 16, menjual barang kawalan tanpa mempunyai lesen. Seksyen 16, penafian pemilikan atau enggan menjual barang kawalan. Seksyen 17 menyatakan peruncit tidak mempamerkan lesen serta senarai barang kawalan. Seksyen 18 membekalkan barang makanan yang dicatu melebihi had jualan yang dibenarkan. Ada ketikanya apabila pengawal bekalan iaitu menetapkan peraturan supaya sesuatu bekalan barang kawalan itu tidak boleh dijual melebihi daripada had-had yang ditetapkan. Misalnya apabila berlakunya kekurangan bekalan gula dalam negara, kerajaan boleh menetapkan pemborong atau peruncit menjual mengikut kuantiti yang dibenarkan. Misalnya 5 paket bagi setiap pengguna. Ini hendaklah dipatuhi untuk mengelakkan memastikan bekalan itu ada cukup untuk sepanjang tahun. 19 adalah meletakkan penjualan yang tidak sah semasa penjualan barang kawalan. Seksyen 20 memindahkan barang kawalan daripada premis perniagaan, menyimpan barang kawalan selain daripada premis yang dinyatakan dalam lesen. Yang ini kerap berlakulah apabila pelesenan itu dibuat. Misalnya peniaga-peniaga mendapatkan mendapatkan gudang yang baru, perkhidmatan dan sebagainya, tetapi gagal mendaftarkan gudang baru itu dalam lesen. Ini menyebabkan satu kesalahan. So sebagai penalti berdasarkan Seksyen 22 kurungan 1 dan juga Seksyen 22 kurungan 2, meliputi penalti boleh dikenakan kepada dua kelompok utama, iaitu individu ataupun pertubuhan perbadanan. Ada dua jenis kesalahan di sini, kesalahan pertama atau kesalahan kedua. Sekiranya kesalahan bagi pertama, bagi individu, individu tersebut boleh didenda tidak melebihi RM1 juta atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun. Bagi kesalahan kedua, didenda tidak melebihi RM3 juta atau dipenjarakan tidak melebihi 5 tahun. Bagi kategori pertubuhan atau perbadanan, denda yang dikenakan adalah besar, tidak melebihi RM2 juta bagi kesalahan pertama, ataupun denda tidak melebihi RM5 juta bagi kesalahan kedua ataupun kesalahan yang berterusan. Ini adalah penalti yang boleh dikenakan pada tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu, tepatlah hari ini tuan-tuan dan puan-puan berada di sini untuk mengetahui selok-belok pelesenan lesen CSA bagi memastikan tuan-tuan bersedia untuk memulakan perniagaan yang melibatkan barang kawalan. So kat sini ada persoalan, bagaimana KPDNSP mengawal harga barangan. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, harga barang bergantung kepada penawaran dan permintaan atau lebih dikenali sebagai supply and demand. Apabila bekalan ini dapat dipastikan mencukupi, kita akan secara tidak langsung menstabilkan harga barang-barangan ini. Ini bagaimana KPDNSP mengawal harga barangan. Ada wujud keadaan di mana situasi berlakunya harga naik dengan mendadak. Kita ada juga Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 untuk memastikan tiada peniaga-peniaga yang cuba mengambil keuntungan atau mencatut keuntungan yang berlebihan. Ini memastikan ianya setiap keuntungan itu adalah yang berpatutan. Dan pada musim-musim tertentu, misalnya musim perayaan, kerajaan memperkenalkan skim kawalan harga maksimum musim perayaan yang itu mengawal harga-harga supaya tidak melambung terlalu tinggi dan melalui penetapan harga maksimum bagi barang-barang kawalan. Ini dibuat berdasarkan rundingan bersama pemain industri. Kerajaan tidak akan sewenang-wenangnya melaksanakan salah satu kawalan tanpa merujuk pada industri untuk memastikan tiada industri yang terjejas.
dan ada pada masanya kerajaan memperkenalkan subsidi kepada komoditi-komoditi tertentu untuk memastikan harga barangan itu stabil di pasaran. Dan seterusnya sebagai rumusan, apa yang kita boleh bawa balik, tuan-tuan dan puan boleh bawa balik daripada taklimat pada hari ini adalah yang paling pentingnya adalah patuhi perundangan yang berkuat kuasa. Dalam konteks ini, Akta Kawalan Bekalan 1961 dan peraturan subsidiari di bawahnya. Tuan-tuan dah tahu tadi melalui penerangan apa itu barang kawalan yang tidak memerlukan pelesenan dan juga apakah itu barang kawalan berjadual yang melibatkan pelesenan dan apakah kesan-kesannya apabila berurus niaga barang-barang kawalan ini, termasuklah penguatkuasa boleh datang melawat, dan sekiranya barang kawalan berjadual tidak patuh pada lesenan boleh menjejaskan perniagaan tuan-tuan akibat diambil tindakan perundangan ke atas tuan-tuan dan puan. Selain daripada itu, sekiranya berniaga melibatkan barang kawalan berjadual, perlu pastikan lesen CSA sentiasa sah, tempoh sah laku lah, tidak expired dalam urus niaga, dan membuat persediaan dokumentasi untuk memudahkan urusan pelesenan CSA. Yang ini adalah penting, dokumen-dokumen kita dah senaraikan tadi, tuan-tuan boleh ambil maklum dan juga boleh merujuk kepada laman-laman web kementerian untuk mendapatkan perincian kepada dokumen-dokumen yang diperlukan bagi tujuan pelesenan. So ini adalah rujukan untuk tuan-tuan dan puan boleh scan di QR code yang disediakan untuk melihat bagi laman sesawang BLAST. Yang ini adalah di mana laman sesawang untuk tujuan pelesenan pendaftaran. Tuan-tuan dan puan boleh scan dan masuk dan mula mendaftar sekiranya tuan-tuan dan puan berminat untuk melaksanakan aktiviti perniagaan yang melibatkan barang kawalan, dan untuk mendapatkan penjelasan tentang garis panduan pelesenan CSA boleh layari laman sesawang KP dan SHIPI di QR code yang disediakan. Sebagai sekiranya ada soalan tambahan untuk mendapatkan penjelasan, maklumat perhubungan disediakan di sini. Tuan-tuan dan puan boleh menghubungi saya Norzam di alamat dan email di paparan melalui nombor telefon dan email paparan, ataupun pegawai saya Encik Muhammad Huzairi bin Muhammad Wazir di seperti mana di paparan. Baiklah, itu saja penerangan taklimat ringkas mengenai pelesenan CSA pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi bersama-sama saya sampai ke hujung rancangan taklimat saya pada hari ini. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MPC kerana sudi menjemput KPDSHP untuk menyampaikan taklimat pelesenan. Akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi dalam urusan pelesenan yang akan datang. Terima kasih.